Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu dan kita akan sama-sama baca dari surah Al-Hijr, bermula dari ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum 'an dhayfi Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. لا tak panjang. قال إنا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Baik, kita baca separuh muka je hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya
sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini dapat kita sambung, semalam kita cuti sebab saya ada musafir. Alhamdulillah hari ini dapat kembali. Kita bacalah walaupun sedikit pada hari ini. Okey. Apa yang kita baca tadi ialah kisah Nabi Ibrahim dengan tetamunya. Allah Ta'ala sebut dalam surah ayat yang ke-51, wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim, dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim. Perihal tetamu Nabi Ibrahim. Okey. Perihal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni sebab cerita dia ada dalam semua agama. Ada dalam agama Kristian, ada dalam agama Yahudi, dan ada dalam agama Islam. Jadi bila sebut mereka tentang Nabi Ibrahim, patutnya semua tahu bahawa asal usul agama mereka ni semuanya satu, itulah Islam. Allah Ta'ala kata, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mana mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata salama. Salama. Satu perkataan je, dia tak kata assalamualaikum, dia kata salama. Sebab tu ada perbahasan boleh ke tak kita sebut perkataan pendek. Biasa assalamualaikum, kita sebut akum. Akum tu singkatan kepada assalamualaikum. Ada yang kata tak payah tulis akum sebab orang tu tak baca pun assalamualaikum. Dia akan baca akum. Dia kalau short apa panggil? Short form ni untuk baca penuh tak apa. Kalau orang baca faham assalamualaikum. Ada orang tak baca penuh. Jadi kalau dia nak pendekkan juga, tak nak tulis assalamualaikum, dia tulis salam, satu perkataan saja. Boleh ke tak bagi ucapan salam dengan perkataan salam? Jawapannya boleh. Mana bukti? Ni malaikat bagi salam satu perkataan, qalu salama. Mereka mengucapkan sejahtera atau selamat kepada kamu. Qala inna minkum wajilun. Dia kata kami sesungguhnya takut, berasa takut kepada kamu. Dan telah disebut dalam surah yang lain, asas kepada ketakutan itu adalah kerana mereka tetamu Nabi Ibrahim AS tidak menjamah makanan yang dihidangkan kepada mereka. Dan orang Arab dulu, kalau biasanya orang datang ke rumah tak jamah nasi atau makanan di rumah dia ni berkehendak buruk kepada tuan rumah. Dia nak nanya ke tuan rumah, dia tak makan. Orang kita ni masuk makan dulu, lepas tu balik curi. Itu lain pula. Ni tak. Dia takut sebab orang tu tak makan. Siapa tetamu ni? Bagi makan, tak makan. Apakah dia berniat jahat? Sebab orang dulu kalau masuk rumah tak makan, dia berniat tak elok kepada tuan rumah. Qalu la taujal. Mereka kata jangan takut. Mereka kata jangan takut. Inna nubashiruka bighulamin alim. Kami datang ni sebenarnya kami hendak menggembirakan kamu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Jadi malaikat kata tak apa, jangan takut, kami tak makan pun sebab kami ni malaikat. Kami datang ni nak bagi tahu kamu akan dapat anak. Dan anak itu bakal menjadi seorang yang berilmu.
ghulamin alim. Ghulam tu anak, alim tu yang mengetahui, tu orang yang berilmu. Lalu qala abashartumuni, Nabi Ibrahim tak percaya. Qala abashartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun. Betulkah kamu menggembirakan aku dengan hal yang demikian, dengan berita yang demikian, padahal aku sudah tua? Maka dengan jalan apakah kamu menggembirakan aku? Macam mana aku tua dah ni, nak ayat berita gembira aku dapat anak? Macam mana aku dah tua? Itu makna dia menganggap benda tu agak mustahil. Agak mustahil sebab dia dah umur tu. Disebut Nabi Ibrahim AS dapat anak umur dia 93. 90. Ya, 90 tahun. Umur dia 90 tahun. 90 tahun baru dapat anak. Umur dia tua. Qalu basyarnaka bil haqq. Malaikat kata, betul. Okey, sesungguhnya atau basyarnaka bil haqq, kami ni menggembirakan kamu dengan jalan yang sungguh benar. Ni bukan prank tak. Ni bukan olok-olok. Ni betul. Kami bergembirakan kamu dengan benar. Oleh itu janganlah kamu jadi dari orang-orang yang berputus asa. Dan dia kata lagi, Nabi Ibrahim kata, wa qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim pun dapatlah anak. Dapatlah anak. Nanti ataupun kita pernah baca bagaimana gembiranya isteri Nabi Ibrahim di saat mendengar berita tersebut. Tahu tu pun dia kata, macam mana aku nak ngandung, aku tua dah ni. Tapi Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada mereka Nabi Ishaq. Nabi Ismail dengan Hajar. Dan Hajar serta Nabi Ismail tinggal di Mekah. Baik. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim pula bertanya, apa halnya kamu wahai utusan Tuhan? Kamu datang ke aku ni kenapa pula? Takkanlah sebab nak bagi tahu yang tu je. Qalu, mereka pun jawab, inna, sesungguhnya kami, ursilna, diutus, ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang berbuat dosa. Jadi kami diutus untuk membinasakan mereka, Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ila qaumin mujrimin illa imra'atahu illa ala lutin, kecuali keluarga Nabi Lut. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka. Jadi Nabi Ibrahim tanya, apa hal? Dia kata, kami ni datang nak pergi kepada keluarga Nabi Yusuf untuk bawa hukuman ke atas mereka. Okey, untuk bawa hukuman ke atas mereka. Kami ni Nabi Lut, Nabi Yusuf. Kami ni diperintahkan kepada keluarga Nabi Lut untuk binasakan mereka. Tapi kami akan selamatkan keluarga Nabi Lut.
kecuali illa imra'atahu, kecuali isterinya. Qaddarna, kami tetapkan, tentukan, innaha laminal ghabirin, maka dia termasuk dari orang yang ditinggalkan. Jadi Nabi Lut bawa semua ahli keluarga dia, yang tinggal isteri dia seorang. Dan isteri dia ni tidak beriman dengan Nabi Lut. Isteri dia tidak beriman dengan Nabi Lut, malah isteri dia tidak mengingkari perbuatan kaum dia. Walaupun dia tak terlibat, tapi dia tidak mengingkarinya, tidak mengingkari perbuatan mereka. Dan dia tidak beriman kepada Nabi Lut sebagai utusan Allah. Isteri dia sendiri tidak beriman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Jadi dua-dua ni Allah Ta'ala bagi contoh kepada orang kafir. Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Dua-dua ni tidak beriman kepada kanata tahta 'abdaini min ibadina. Dua-dua ni isteri Nabi. Falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a. Tapi Nabi pun tak boleh nak tolong mereka daripada azab Allah. Qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, sehingga mereka nanti hari akhirat diperintahkan untuk masuk neraka bersama ahli neraka yang lain. Jadi isteri Nabi Lut tinggal. Dia disebut bukanlah dia ni pengamal seks songsang, sebab dia ada anak. Dia dengan Nabi Lut ada anak, cuma dia tidak mengingkari kaum dia. Malah dia bagi tahu kepada kaum dia ada tetamu di rumah dia. Dia mengiyakan perbuatan kaum dia. Dia mengiyakan perbuatan kaum dia. Dianya nikah dengan Nabi Lut, ada anak. Cuma dialah bagi tahu kepada dia mengkhianati suaminya dengan bagi tahu kepada kaum dia di rumah dia ada tetamu. Malaikat pula datang dalam rupa yang handsome. Baik. Illa mura'atahu qaddarnaha innaha laminal ghabirin. Dia yang ditinggalkan, yang akan menerima kebinasaan. Akan menerima kebinasaan. Kemudian maknanya Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Lut satu zaman, cuma tempat berbeza. Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi Lut dekat dengan Jordan sekarang ni. Dekat dengan Jordan. Nabi Lut dekat dengan Jordan, sehingga orang sebut Laut Mati itu adalah tempatnya kaum Nabi Lut. Laut Mati itu tempatnya kaum Nabi Lut. Baik, jadi malaikat datang kepada Nabi Ibrahim singgah sekejap je. Destinasi yang memang nak pergi adalah tempat kaum Nabi Lut. Adalah tempat kaum Nabi Lut, destinasi. Tapi dia singgah tempat Nabi Ibrahim untuk bagi tahu kepada Nabi Ibrahim berita gembira bahawa dia dapat anak. Dan Nabi Ibrahim pula bertanya khabar tentang apa tujuan mereka. Mereka kata nak pergi kepada kaum Nabi Lut ni, pasal mereka dah ingkar, dan akan dibinasakan semua sekali. Tapi kami akan selamatkan Nabi Lut dan ahli keluarganya kecuali isterinya. Kecuali isterinya. Sebab isterinya innaha laminal ghabirin, kami tetapkan dia akan tinggal bersama dengan orang-orang itu. Apa kesudahan cerita Nabi Lut AS ni dengan kaum dia, kita akan sambung pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Okey, pendek-pendek je lah, cukup. Tak boleh panjang-panjang. InsyaAllah kita sambung besok hari.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.